Okey, doktor, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini saya ditakdirkan bersama dengan Datuk Lokman kami berada di Port Dickson, pemukiman media kerajaan perpaduan. Jadi kita ambil kesempatan untuk kita ke udara. Ada banyak perkara yang kita nak sembang malam ini dengan tajuk momentum kemenangan kerajaan perpaduan. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Perhimpunan Agung UMNO telah pun berjalan dengan lancar dan jayanya. Ada banyak perkara yang telah dicapai, yang telah berjaya kita bawa, dan banyak juga berita gembira yang kita nak umum dan telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Presiden kita. Nanti kita akan ulas satu persatu lah. Kita ucap selamat datang kepada semua yang menonton sama ada di laman FB dan juga di TikTok. Apa lagi yang kita pakai? YouTube, YouTube, Instagram. Jadi selamat datanglah dan selamat bergabung dengan siaran kami pada malam ini. Baik Tok, antara perkara yang banyak kita perbahaskan dan satu naratif baru yang saya nak minta Tok ulas pada malam ini ialah satu naratif penting yang kita nak bawa masuk ke dalam pilihan raya negeri di 6 buah negeri yang akan datang ini, iaitu satu naratif baru, bukan barulah, tapi naratif ni saya rasa penting untuk kita sampaikan bahawa UMNO Barisan Nasional sejak penubuhannya memang betul kita mengaku bahawa kita telah menunggang parti untuk survival bangsa Melayu dan juga Islam. Berbanding dengan parti yang satu lagi tu, mereka menunggang agama dan bangsa Melayu hari ini demi untuk survival parti. Saya nak minta Datuk ulas daripada perspektif ini. Silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahawa semenjak 1946 bila mana UMNO itu ditubuhkan pun, ianya ditubuhkan di atas satu semangat untuk mempertahankan, bukan setakat mempertahankan tentang kedudukan orang Melayu, bukan setakat untuk mempertahankan tentang kedudukan raja-raja Melayu, negara ini, penentangan terhadap Malaysian Union dan sebagainya. Namun punca yang menyebabkan orang Melayu itu berhimpun itu ialah untuk masa depan bangsa, agama dan tanah air. Berbeza dengan setengah-setengah daripada kita, mereka ni lebih kepada ditubuhkan akibat daripada persengketaan dengan pemimpin-pemimpin. Contohnya macam PAS, bila Tuan Haji Ahmad Fuad kalah dengan Tuanku Abdul Rahman dulu, maka dia keluar dan menubuhkan Parti Islam Se-Malaysia, PAS, dan kita lihat semenjak daripada tempoh tersebut PAS berusaha bersungguh-sungguh bukan nak mempertabatkan agama Islam, walaupun peringkat awal kita tengok ada juga di kalangan akar umbi PAS ini dari segi ideologi dia memang ke arah untuk menjadikan Islam itu sebagai pegangannya. Tetapi lately ni, kebelakangan ini, pemimpin-pemimpin mereka sudah tidak lagi meletakkan perjuangan di dalam PAS itu sebagai satu dakwah, sebagai bak kata orang itu menjadikan PAS itu sebagai jemaah Islam, Mereka lebih memikirkan soal dunia. Kita pula terbalik, dapat presiden baru ni, dia punya moto pun akhirat di hadapan. Kita pula lebih banyak memperjuangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam, perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita. Kita nak supaya anak-anak kita ditadika kemas sekalipun. Lepas ini, silibus-silibus tentang tahfiz akan bermula daripada awal prasekolah, di tadika-tadika kemas. Walaupun sebelum ni kita lebih kepada meningkatkan kefahaman Islam. Kalau kita tengok zaman P. Ramlee, saya selalu sebut buat andaian. Kalau kita tengok zaman P. Ramlee dulu, orang perempuan ni tak pakai tudung tu. Betul, selendang aja. Itulah wajah sebenar nenek moyang kita. Mereka ni, bak kata orang tu, lebih sekular, lebih, bak kata orang tu, pendidikan dia tu lebih
lebih berteraskan barat kan. Tetapi selepas UMNO, kita tak nafikan juga peranan yang dimainkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam soal menerapkan nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan kita, terutamanya ketika beliau menjadi Menteri Pelajaran. Ketika itu dia adalah Menteri UMNO. Banyak dah proses Islamisasi yang menyebabkan anak-anak kita lebih dekat dengan Islam. Kemudian kita tingkatkan lagi dengan pelaksanaan sistem perbankan Islam, bank Islam, segala macam, universiti Islam. Itu semua zaman UMNO punya usaha. UMNO punya usaha. Zaman Datuk Seri Najib, kita malah antara yang pertama di dunia memperkenalkan maqasid syariah. Kita buat macam-macam. Tapi malangnya keislaman yang kita terapkan kepada anak-anak kita ni, bila dia orang balik pada Jordan, balik pada Mekah, balik daripada Madinah, balik daripada Mesir, mereka ni dah tak selesa pula duduk dengan orang yang berusaha untuk memastikan mereka ni mempunyai didikan Islam yang tinggi. Dan akhirnya kita tengok mereka lebih selesa bersama dengan orang yang sama-sama berkepiah, sama-sama berserban. Padahal rata-rata mereka ni penunggang agama dan hari ini tidak meletakkan Islam itu sebagai paksi dan tunjang utama dia. Lebih kepada memikirkan soal royalti minyak, memikirkan tentang soal jawatan di dalam kabinet, memikirkan tentang soal nak membentuk kerajaan, dan hari ini sentiasa berusaha memperalat dan mempergunakan agama dan juga politik bangsa itu untuk mendapat kuasa. Berbanding dengan kita, bila kita ada kuasa, kuasa itu nak kita gunakan untuk menyelamatkan bangsa, menyelamatkan agama, untuk memastikan segala apa yang terkandung di dalam perlembagaan, baik dari segi soal kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan hak istimewa Melayu, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan kedudukan Raja-Raja Melayu sentiasa terjamin di bawah pentadbiran kita. Dan di sinilah peranan UMNO Barisan Nasional untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kerana kita tidak menggunakan isu-isu yang tajam, menggunakan isu-isu perkauman kebangsaan yang sempit dan agama yang sempit dari sudut pentakrifan dan pendefinisian. Kerana yang paling penting itu sebelum kita mencapai nak melaksanakan hukum hudud itu, ada banyak perkara yang perlu kita selesaikan dan dalam proses penyelesaian. Baik, saya Tapi nak ketika PAS berada di dalam kerajaan, walaupun sebelum mereka berada dalam kerajaan, mereka cukup lantang soal hudud. Tetapi kita lihat kenyataan yang dikeluarkan baru-baru ni oleh YB Khairi Jamaluddin. Dia cakap bahasa Inggeris lah. Saya yakin orang PAS boleh faham apa yang dia cakap. Walaupun PAS berada dalam kerajaan lebih kurang 33 bulan, tidak pernah sekali pun mereka membangkitkan soal nak melaksanakan hukum hudud itu. Maknanya terang lagi bersuluh, mereka tunggang agama itu, mereka tunggang hudud itu demi untuk mencapai kuasa. Tetapi bila capai kuasa, dia tak gunakan kuasa itu untuk melaksanakan apa yang dulu mereka perjuangkan. Apa beza dengan UMNO? Betul. UMNO ni kita dapat kuasa, segala apa yang kita cakap dulu kita cuba laksanakan. Kita tengok, walaupun selepas kita jatuh pada tahun 2018, kan, banyak benda terhenti. betul. Pelaksanaan maqasid syariah terhenti. Program-program hufaz banyak terkubur zaman Mahathir. Tetapi sebaik saja dapat kuasa tu, ianya dihidupkan semula oleh Datuk Seri Zahid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak sebut bukan kita nak cari pasal dengan mana-mana pihak, tetapi kita nak menghentikan satu naratif. Cukup-cukuplah, sudah-sudahlah kita menipu rakyat untuk kepentingan kita. Saya selalu sebut perkara ini. Orang politik, dia tak kisah parti mana pun, bila dia menang pilihan raya, dia dapat allowance, dia dapat banyak kemudahan, dia dapat macam-macam. Tetapi rakyat yang salah pilih, akhirnya rakyat juga yang terpaksa minum air karat 33 tahun, minum air karat, minum air teh tarik. Kesian kepada mak ayah yang di kampung akibat anak-anak yang kerja di Lembah Kelang, balik suruh mak ayah mengundi parti yang tak apa-apa. Akhirnya parti tu, Tok, saya nak minta Tok ulas, 30 dia minta 30 tahun lagi untuk selesaikan masalah air di negeri dia. 33 tahun dah lepas, minta 30 tahun lagi nak selesai masalah air. Yang susah ni siapa? Bagi saya simple saja.
kita dah bagi mereka memerintah 33 tahun di Kelantan. Mereka tak selesaikan masalah ni. Dan sekarang mereka, Tuan Guru Tuan Ibrahim Tuan Man minta lagi 30 tahun. Cuba bayangkan, sepatutnya 30 tahun dia akan datang, kita akan melihat kereta terbang di Kota Baru. Kita akan melihat benda-benda yang tidak pernah dapat di-imagine ataupun dibayangkan di akal minda kita. Bukan lagi 30 tahun baru kita nak selesaikan isu air. Jadi hari ini rakyat negeri Kelantan, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid cuma minta satu penggal. Kita cuma minta satu penggal. Tuan-tuan dah bagi PAS memerintah negeri Kelantan 33 tahun. Kita cuma minta 5 tahun, cuba try test. Sama ada Barisan Nasional boleh deliver tak? Sebab janji Presiden UMNO ialah kalau kita diberikan satu penggal saja, kita akan selesaikan masalah air di Kelantan. Daripada air, sama ada air teh ais ke kopi O tu, bertukar menjadi air jernih ataupun tidak. Kita nak pastikan masalah air terawat dapat dinikmati oleh rakyat negeri Kelantan ini dapat diselesaikan. Dan kita pun dah berjumpa dengan sahabat-sahabat, contohnya lah, antaranya kita dah berbincang dengan Dr. Azzuhan yang juga merupakan ketika zaman Datuk Seri Najib dulu, dia pernah dipertanggungjawabkan menjadi ketua pengarah sebuah agensi yang menjaga air terawat ini. Kemudian pernah menjadi CEO di Air Kelantan, kan? Dia tahu selok-belok dan dia tahu kenapa kegagalan kerajaan PAS untuk membersihkan, mengatasi masalah air Kelantan yang masih kotor ni. Jadi kita nampak bahawa BN bukan hanya cakap nak laksanakan, ini bukan setakat janji kosong. Kita dah dalam kerangka menyiapkan blueprint bagaimana kita nak mengatasi masalah air Kelantan ini. Sekiranya kita berjaya menawan kerajaan negeri Kelantan dalam tempoh 1-2 bulan yang akan datang, insya-Allah. Baik, dalam Perhimpunan Agung UMNO yang melabuhkan tiranya semalam tu, perbincangan berpusat kepada soal UMNO di dalam Kerajaan Perpaduan. Dan saya lihat komen-komen yang ada di dalam social media ni, masih ramai lagi yang tak faham atau sengaja tak faham meletakkan UMNO dan DAP, UMNO DAP. Ini satu naratif yang pada saya naratif sempit, sama ada tak faham politik ataupun mungkin literasi politik yang agak terkebelakang. Sedangkan UMNO menyertai Kerajaan Perpaduan itu berdasarkan pilihan dan strategi politik UMNO. Dan UMNO tidak pernah menggadai prinsip, DAP pun tidak pernah memaksa kita menerima prinsip mereka. Masing-masing bergerak atas prinsip masing-masing, tetapi kepentingan membawa agenda rakyat mempertemukan kita sebagai satu strategi politik yang sangat diperlukan pada waktu ini. Minta Tok komen dari sudut itu. Dari segi apa? Dari segi mereka yang saja nak mengelirukan orang dengan meletakkan UMNO DAP, sedangkan tak timbul soal UMNO dan DAP. Soalnya ialah UMNO menyertai Kerajaan Perpaduan itu. Selain daripada titah tuanku, UMNO juga menyertai Kerajaan Perpaduan berdasarkan pilihan dan strategi politik terkini yang ditentukan oleh MKT. Silakan. Okey, kita kena faham satu. Apa yang berlaku hari ini ialah hasil pilihan rakyat. Betul lah bahawa ke bawah dulu tuanku memutuskan supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Bila Perikatan Nasional menolaknya, maka tuanku menitahkan supaya Barisan Nasional yang bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Kerana untuk sebuah negara ini dapat dibentuk kerajaan ni, kena ada satu gabungan parti politik atau sebuah parti politik yang boleh membentuk simple majority terlebih dahulu. Dan bila PN tak mahu kerjasama, maka kita dititahkan, kita mengambil keputusan untuk bekerjasama. Tetapi sebelum kita mengambil keputusan untuk bekerjasama, yang sebenarnya memutuskan untuk tidak memberikan peluang kepada BN memerintah secara bersendirian, yang memutuskan supaya tidak memberikan peluang kepada PH memerintah secara bersendirian, PN pun dia tak bagi peluang memerintah secara bersendirian, ialah rakyat. Rakyat yang putuskan, dia tak nak bagi dah
Dia cakap enough is enough. Mungkin itu keputusan yang bagi saya ini bukan satu keputusan yang luar biasa sebab di 70 buah negara memang kerajaan campuran itu sudah pun mula menjadi bak kata orang tu budaya baru. Macam rakyat seolah-olah macam dah give up dah. Dia tak nak bagi absolute power kan, kerana mereka mungkin terpedaya ataupun terperangkap dengan kata-kata yang mengatakan bahawa absolute power will corrupt absolutely. Dan ini pun ada betulnya. Jadi ini menyebabkan mereka mengambil keputusan tidak bagi, mereka berbelah bagi. Dan akhirnya kita terpaksa berpakat dengan musuh-musuh politik kita. Namun tak semestinya bila kita berpakat dengan musuh-musuh politik kita ini, kita tidak boleh membawa kebaikan kepada rakyat. Ini satu benda yang bagi saya sangat penting untuk rakyat fahami. Lebih-lebih lagi UMNO, kita mempunyai persepsi yang berbeza terhadap DAP umpamanya. Kita mempunyai persepsi yang berbeza terhadap PKR umpamanya. Berpuluh tahun, bukan sekejap. Sama juga dengan PKR dan juga DAP. Mereka juga mempunyai persepsi yang cukup berbeza terhadap kita. Namun satu benda yang bagus, hari ini bila kita sudah bersama, kita cuba sedaya mungkin untuk bak kata orang tu mengenepikan sebarang bentuk perselisihan faham, sebarang bentuk perkara-perkara yang kita tak bersetujui ini, titik-titik perbezaan ni kita letak tepi. Dan kita utamakan untuk highlightkan kebersamaan kita. Highlightkan benda-benda yang kita, bak kata orang tu, boleh bersetuju untuk tidak bersetuju bersama. Benda yang kita boleh bersetuju untuk kita uphold dan laksanakan secara bersama. Bagi saya lah, walaupun ada orang mengatakan bahawa kita bukan bekerjasama dengan DAP, kita bekerjasama dengan Pakatan Harapan, tetapi bagi saya lah lebih baik kita jujur, kerana rakyat Malaysia ni, ini tahun 2023, suka tak suka kita kena terima hakikat bahawa memang kita akan menjalinkan kerjasama termasuklah dengan DAP, sebab DAP adalah sebahagian daripada Pakatan Harapan. Saya tak nampak kita perlu rasa malu. Kita tidak ada masa untuk rasa malu untuk mengakui bahawa ya, kita bekerjasama dengan DAP. Tetapi yang penting sekali, DAP yang kita kerjasama hari ini adalah totally DAP yang berbeza berbanding dengan DAP dulu. DAP hari ini sudah melalui proses pembersihan parti dia. Hari ini DAP sudah mempunyai kepimpinan baru di bawah kepimpinan YB Anthony Loke yang lebih pragmatik, yang lebih bak kata orang tu merendah diri. Kalau kita tengok bila beliau berucap di dalam Dewan Merdeka pun nampak sangat dia merendah diri, begitu tertib, menghormati kita. Dan walaupun dijolok dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan mereka marah, saya nampak beliau sangat tenang dan sikap menghormati satu sama lain ini. Kalau kita pun membalas dengan memberikan kerjasama yang baik, bertolak ansur, dan kita dapat kurangkan suara-suara loose gun yang boleh meruntuhkan rumah tangga kita ni. Kita tak nafikan di sebelah DAP ada juga manusia seperti bak kata orang tu Rahmat Sami, kan? Di sebelah PKR ada juga orang macam Hassan Karim, kan? Di sebelah UMNO pun kita tak boleh nafikan. Ada juga setengah-setengah orang, macam Ketua Pemuda, kadang-kadang pendapat dia berbeza, kan? Hisham Jalil, kadang-kadang pendapat dia berbeza dengan kita. Kadang-kadang ada benda kita boleh cerita dalaman, ada benda kita boleh cerita kat luar. Tetapi kalau boleh kita elakkan daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak menguntungkan satu kerjasama baru. Kerana orang kat bawah ni sukar. Orang kat bawah ni sukar untuk menerima kerjasama di antara UMNO dengan DAP. Tetapi kita tidak ada banyak masa. Kita ada 1 bulan lebih
untuk memastikan orang bawah boleh serasi dengan kerjasama ini supaya ianya dapat ditranslatekan dengan transferability. Undi di antara BN ditransfer kepada Pakatan Harapan. Undi Pakatan Harapan juga kita mengharapkan dapat juga ditransfer kepada orang UMNO ataupun calon-calon Barisan Nasional. Dan bagi saya sukalah dengan attitude setengah-setengah pemimpin di dalam DAP pun kita dah nampak Teo Ni Ching. Dia dengan beraninya mengeluarkan kenyataan kita orang-orang DAP perlu memberikan sokongan kepada sahabat-sahabat daripada Barisan Nasional dan UMNO. Hari ini kita tengok Ngah Komeng. Ngah Komeng ini satu masa dulu saya beranggapan, wah ekstrim dia ni. Agak ultra Agak ultra. Tetapi hari ini beliau mengatakan bahawa kita akan bekerja bersungguh-sungguh memastikan bahawa kawan-kawan Pakatan Harapan akan membantu untuk memenangkan calon-calon UMNO, calon-calon BN. So kalau ada ramai pemimpin-pemimpin daripada UMNO, pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan mengeluarkan kenyataan ini, mula berani menzahirkan kerjasama ini adalah baik untuk negara. Berani menzahirkan dan berani untuk mengakui bahawa ya, memang kita sedang bekerjasama. Tetapi dalam masa yang sama, di peringkat UMNO, kita tidak sekali-sekali akan membiarkan mana-mana pihak, termasuk DAP, untuk berlaku tidak hormat ataupun berlaku, bak kata orang tu, tidak menghormati apa yang terkandung di dalam perlembagaan. Dan saya sendiri pun peringkat awal saya tak sedar bahawa sebenarnya sebelum kerjasama dengan UMNO pun, DAP sudah melalui proses perubahan ini. 2016 umpamanya, bila mereka mengadakan apa yang dipanggil sebagai DAP at 50, sempena ulang tahun DAP yang ke-50. Mereka dah tak berpegang pada deklarasi setapak. Dia punya Malaysia pun sudah berubah sebenarnya. Kalau kita tengok dalam dap.org.my, bila kita tengok dalam policy statement dia, dalam deklarasi DAP at 50, mereka nyatakan dengan jelas apa yang sudah pun kita tuntut ketika sebelum kita bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Itu sudah ada tahun 2016 lagi. Mereka akur dengan kedudukan hak istimewa orang Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan Raja-Raja Melayu dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Itu sudah ada 2016. Kita pun tak tahu, bila kita kerjasama baru kita mengkaji tentang mereka. Baik, Tok. Ya. Tajuk kita tadi saya nak ulang balik ialah kita bercakap tentang momentum kemenangan Kerajaan Perpaduan. Ya. Kerana perkara yang jarang-jarang berlaku dan pada saya tak pernah berlaku dalam sejarah politik Malaysia, iaitu melihat bahawa UMNO Barisan Nasional dan rakan-rakan dalam parti gabungan termasuk PKR, Amanah, DAP kali ini dapat duduk semeja, dah beberapa kali duduk sebumbung. Ini perkara yang saya rasa amat menakutkan Perikatan Nasional pada hari ini. Kerana satu-satunya perkara yang mereka takutkan apabila gabungan parti terbesar orang Melayu ini dengan satu kelompok kemajmukan yang besar yang tak boleh dipenuhi oleh Barisan Nasional. Mendapat sokongan lebih 98%. Betul. Apabila dia kedua kumpulan yang besar ni bergabung, spark yang dihasilkan itu bakal memberi satu tamparan yang kuat kepada Perikatan Nasional. Minta Tok komen. Kalau kita lihat sebelum ini UMNO dilihat sebagai sebuah parti yang hanya bersandarkan sokongan orang Melayu. Kita nak dapat sokongan bukan Melayu ni memang payah. Sungguh pun begitu, UMNO masih lagi mendapat sokongan orang Melayu yang signifikan. Bila mereka fitnah kita macam-macam, bila mereka lontarkan pelbagai cacian, tuduhan terhadap pemimpin-pemimpin kita, mereka pun berusaha memalitkan pemimpin kita menjadi kluster mahkamah dengan pendakwan terpilih, pendakwan berniat jahat dan pendakwan yang bermotifkan politik. Mereka gunakan duit untuk menyogok anak-anak muda kita. Walaupun begitu, kita masih lagi mendapat jumlah undi popular yang agak tinggi. Maknanya orang Melayu masih lagi
bersama dengan UMNO. Walaupun pelbagai fitnah. Hari ini keadaan sudah berubah. Hari ini keadaan orang yang menyangkakan bahawa Perikatan Nasional itu bersih, rupa-rupanya memang dia sapu bersih. Dengan jana wibawanya sudah terbongkar, dengan penjualan tanah-tanah di Terengganu sudah terbongkar. Habis. Segala apa yang berlaku ketika darurat ini satu persatu keluar. Dan kita lihat orang yang selama hari ini kebal seperti Mahathir, seperti Daim, Nur Muhammad Yaakob sudah mula diheret ke pejabat SPRM dan bila-bila masa akan berhadapan dengan proses pendakwaan. Maknanya imej bersih dan stabil itu sudah mungkin tidak ada lagi pada Perikatan Nasional. Dan kalau dulu mereka mungkin stabil sebab dengan hasil rompakan mereka boleh membeli pengundi. Memanglah dari segi kewangan mereka stabil kan. Tetapi hari ini kalau mereka masih ada baki duit yang belum dibelanjakan, yang mereka nak belanjakan untuk pilihan raya 6 buah negeri ni pun, bukan mereka boleh guna sesuka hati. Kalau dulu boleh keluar video-video mereka melakukan acara angkat sumpah, wallahi saya undi PAS dan sebagainya. Kali ini setiap perbuatan gerak-geri mereka sepanjang tempoh pilihan raya akan dipantau. Kita menunggu je nak keluarkan apa yang mereka buat tu. Jadi it's not going to be easy for them. Dan jangan lupa kalau dulu mereka boleh kata kita kluster mahkamah, hari ini mereka juga sudah welcome to kluster mahkamah juga. Kan? Itu sudah cukup membimbangkan Bersatu dan PAS. Tetapi yang lebih membimbangkan dia, sekiranya pengundi-pengundi Barisan Nasional mampu untuk transfer sokongan kepada rakan-rakan yang menjadi calon Pakatan Harapan. Dan lagi mereka takut, kalau kawan-kawan Pakatan Harapan juga boleh transfer undi calon Pakatan Harapan itu kepada calon Barisan Nasional. Ini mereka jam. Kerana walaupun mereka tahu dia punya target group dia Malay majority area, tetapi kita ni dulu takut nak pergi kawasan yang mempunyai pengundi bukan Melayu yang tinggi. Hari ini itu bukan lagi halangan. Jadi mereka akan berhadapan dengan UMNO yang hari ini mendapat backing daripada bukan Melayu sama. So ini yang menyebabkan mereka gentar. Mereka merasakan bahawa macam mana pun mereka kena tarnishkan imej kita. Dan satu-satunya mereka punya usaha untuk tarnishkan imej kita ialah dengan memastikan mereka boleh pastikan UMNO hilang seberapa banyak undi Melayu. Itu sebab dari segi serangan-serangan mereka go direct below the belt. Walaupun dalam keadaan mereka tahu perbuatan mereka membawa isu api perkauman, membawa isu agama, ini akan menyebabkan mereka hilang sama sekali undi bukan Melayu. Tetapi mereka tahu bahawa untuk mereka dapat Negeri Sembilan, dapat Pulau Pinang dan juga Selangor, mungkin berat, sukar berdasarkan prestasi mereka pada pilihan raya umum yang ke-15. Tetapi mereka yakin dengan jumlah pengundi Melayu yang tinggi, mereka boleh tawan 3 negeri ni. Dan kalau mereka boleh kekalkan 3 negeri ni pun sudah cukup baik. Sudah cukup baik. Walaupun kita tahu bahawa kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, termasuklah oleh KJ, seolah-olah macam kita akan bungkus di semua negeri, kan? Tetapi saya yakin walaupun kita terima hakikat orang Melayu memang sukar untuk bersama dengan kita kerana stigma mereka. Apa yang mereka dengar tentang DAP sebelum ini, sepanjang tempoh pemerintahan Mahathir. Saya tak fikir orang Melayu takut dengan DAP sekarang sebab mereka belum kenal DAP sekarang. Mereka belum tahu DAP sekarang ni berubah. Untuk pilihan raya umum 2016 pilihan raya umum yang ke-16, kita mungkin tidak ada masalah. Kita ada ample time 4 tahun setengah untuk buktikan bahawa kerajaan perpaduan ini adalah satu kerajaan yang boleh jaga kepentingan agama Islam, kepentingan orang Melayu, kepentingan bahasa Melayu, kepentingan Raja Melayu dan boleh jaga bukan Melayu sama. Tetapi untuk yang masa terdekat ini,
mereka betul-betul right on racist punya isu agama, kerana mereka punya target ialah nak kekal 3 buah negeri ini saja. Ini yang kita kena hati-hati. Baik. Ya. Itulah yang kita sebutkan tadi bahawa kekuatan yang dijana oleh Barisan Nasional dan Pakatan Harapan serta 18 gabungan parti-parti ini, walaupun ramai orang skeptikal, pesimistik dan cakap macam-macam, tetapi gabungan ini telah membentuk 148 kursi majoriti di peringkat parlimen. Ini adalah satu fakta yang tak boleh dinafikan. Dan oleh kerana kuatnya gabungan Barisan Nasional dan juga rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan, kita melihat itu yang kita katakan menggunakan naratif bangsa Melayu dan juga Islam yang kononnya terancam. Mereka menunggang dua naratif ini untuk survival Parti Perikatan Nasional, dan akhirnya kita nampak semalam ada seorang bekas pemimpin yang telah pun dihukum oleh UMNO mengeluarkan kenyataan bahawa UMNO telah kehilangan 2 juta daripada 3.4 juta ahli UMNO. 2 juta dah keluar mengundi, maknanya orang ini dia lebih tahu daripada kita yang dalam UMNO ni. Mungkin tahu dia jawab. Tuduhan dia kata kita ada 3.4 juta. Dia kata semenjak pilihan raya umum yang ke-15, maknanya selepas pilihan raya, bila UMNO bekerjasama dengan DAP, kita hilang 2 juta. Dari mana dia dapat angka ni? Ini menjadi satu question mark, tanda soal. Betul. Dari mana dia dapat sampai 2 juta? Dia bukan susah agung UMNO. Dan orang tidak pernah pun memohon untuk keluar daripada UMNO. Tak ada. Habis kuat kita boleh tengok Anwar Musa, Faris Hadi, pegawai dia dulu dekat yang kerja bawah Kementerian Komunikasi, Tun Faisal, orang ni je. So mana datang angka 2 juta ni? Kita tak nafikan. Memang ada orang yang frust, memang orang frust bila kita bekerjasama dengan UMNO. Tetapi mereka tidak pun mengeluarkan kenyataan bahawa mereka kita tak pernah tengok pun orang bakar bendera UMNO ke, kita tak pernah tengok orang bakar ataupun gunting kad keahlian UMNO ke, sehingga sampai 2 juta orang ni. Dari mana Anwar Musa mengambil figure ni? Kita memang ada buat proses apa yang dipanggil sebagai proses pemutihan. Kalau kita tahu dalam pilihan raya yang ke-15 ada di antara mereka ni gantung bendera Perikatan Nasional umpamanya. UMNO bahagian akan buat proses pemutihan. Tetapi proses pemutihan tidak sampai pun 100,000. Tak ada figure yang begitu tinggi. Memang kita ada buat pemecatan, tetapi berapa puluh saja yang dipecat. Tak betul sampai 2 juta orang ni. Jadi angka ni hanya main sebat, main lontar saja. Tidak berdasarkan fakta. Ini memang langsung tidak berdasarkan fakta. Malah saya nak beritahu, baru-baru ni bila Perhimpunan Agung UMNO, Susah Agung UMNO yang baru, Datuk Dr. Ashraf Waji diberitahu, 6 bulan kebelakangan ni kita mendapat keahlian UMNO lebih daripada 13,000 orang. Maknanya itu dalam keadaan kita belum lagi meminda perlembagaan kita. Ini nak kena beritahu lah. UMNO ada kelemahan dia. Apa kelemahan UMNO? Orang nak jadi UMNO, menjadi ahli UMNO susah. Tetapi alhamdulillah Datuk Seri Khalid Nordin mengetahui bahawa ini antara kelemahan yang perlu diperbaiki. Dan kita ni, kelemahan kita dulu, kita ada sistem pendaftaran online, tapi disebabkan di dalam perlembagaan UMNO, keahlian itu mesti mendapat kelulusan last kali daripada Majlis Kerja Tertinggi. Dia tidak ada automatik isi borang terus terima secara online terus terima. Tetapi baru-baru ni dalam Perhimpunan Agung UMNO 2023, kita dah pun membuat pindaan ke atas perlembagaan UMNO ni. Lepas ini rakyat boleh terus register secara online dan automatik mendapat keahlian, terus diberitahu menjadi ahli mana, ahli cawangan mana. Ini satu perubahan yang besar, saya ingat. Saya cakap terus terang, saya boleh jamin lah lepas ini kurang-kurang 5,000 orang 1 bulan pendaftaran ahli UMNO yang baru. Dalam keadaan kita menyulitkan pun,
kita ada 13,000 orang. Maknanya 2,000 orang setiap bulan sepanjang tempoh 6 bulan yang lalu. Zaman Anwar Musa Susah Agung pun dia tak boleh buat benda ni. Tak terfikir pun. Tidak, tak pernah capai benda ni. Sedangkan pada ketika itu kita berada dalam momentum yang bagus. Hubungan kita dengan PAS pun bagus. Tetapi kenapa kita tak boleh collect ahli seramai zaman Datuk Dr. Ashraf Wajidi ni? Yang ini sepatutnya Anwar Musa sebelum dia mengeluarkan kata-kata yang akhirnya bagaikan meludah ke langit kena kat stepek kat muka dia sendiri. Lebih baik dia kaji dulu. Prestasi masa dia menjadi Susah Agung UMNO adakah lebih baik berbanding dengan sekarang? Yang dia suka-suka nak membuat andaian 2 juta orang. Kalau misalnya pilihan raya yang akan datang ini, kita nak sukat pilihan raya negeri Kedah, negeri Kelantan, negeri Terengganu pun tak boleh kerana kita tahu bahawa di sini memang tempat kubu kuat PAS. Di sini memang tempat kubu kuat Perikatan Nasional. Lebih kepada PAS lah, bukan Perikatan Nasional sangat pun. Tetapi itu bukan kayu pengukur yang menunjukkan bahawa mereka kuat satu negara. Itu sebab Presiden UMNO sendiri dalam talimat Presiden dia mengatakan bahawa dia menegur kenyataan yang dikeluarkan oleh Saudara Hisham Jalil yang mengatakan bahawa pilihan raya 6 buah negeri ni satu referendum. No. Pilihan raya 6 buah negeri ni bukan satu referendum. Referendum kalau kita nak kata kita nak buat pungutan suara, ianya mesti dilakukan satu negara, bukan hanya di negeri-negeri yang dikuasai oleh pembangkang. Adakah keputusan tak okey di negeri-negeri yang dikuasai pembangkang itu bermakna ianya satu penolakan terhadap UMNO? Kita tak boleh kira macam tu. Unless kita berhadapan dengan pilihan raya umum ke-16. Then, keputusan pilihan raya umum ke-16 itu boleh dianggap sebagai referendum bahawa ahli tidak bersetuju ataupun rakyat tidak bersetuju, UMNO bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Ini kena jelas. Baik. Okey. Satu perkara lagi tu bila kita tengok sebelum bermula Perhimpunan Agung UMNO, ramai yang mengambil kesempatan membuat satu naratif bahawa Datuk Seri Najib tidak merestui hubungan di antara UMNO dengan DAP, dan mereka menggunakan naratif bahawa kalau tak nak bebaskan Datuk Seri Najib, nanti sokongan akan beralih kepada Perikatan Nasional. Dan ada juga yang lebih ekstrim, mereka mengatakan bahawa kalau nak bebaskan Datuk Najib, undilah Perikatan Nasional. Jadi saya sendiri pun dah tampilkan 3 anak anda Datuk Seri Najib, YB Jaja, Datuk Nazif dan juga Yana pada hari terakhir perhimpunan. Dan dengarkan, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam TikTok, saya dah masuk dalam TikTok saya. Boleh dengar apa yang mereka kata. Jadi inilah yang kita katakan menunggang naratif bangsa Melayu dan Islam itu untuk survival politik. Jadi mereka dah tak boleh dah guna naratif bosku. Jadi sekarang ini mereka guna, UMNO sedang menunggang anak-anak Datuk Najib untuk menyokong kerajaan Madanon. Ini macam-macam Datuk yang keluar sekarang ni komen tu. Dia sebelum ni kita tengoklah orang macam Zam Yahya, orang macam Papa Gomo, kan? Yang seorang lagi tu, kawan baik Tok tu. Siapa? Atan. Atan kan? Dia memainkan naratif tu lah, kan? Cuma saya tak berapa bimbang, kan? Kerana dia orang ni akhirnya last kali they are going to be speechless. Dia orang tak tahu nak cakap apa. Sebab bila Datuk Najib dibebaskan nanti, apa lagi agenda yang dia orang nak bawa? Kalau sebelum ni bolehlah mereka hipokrit, walaupun Zam Yahya dah berjumpa dengan Ketua Penerangan Bersatu, walaupun Atan Ikas pun dari segi kawan-kawan dia pun keliling tu pun semua orang Perikatan Nasional. Mereka ni masih tak nak mengaku yang dia orang ni dengan Perikatan Nasional. Cuma Gomo je. Gomo je yang terang-terang dah masuk PAS. Kan? Saya tak tahulah macam mana PAS. Lepas ni gambar-gambar Gomo dengan perempuan-perempuan di Thailand tu nanti keluar, dengan dia melayan pondan semua keluar, macam mana PAS nak hadap dengan benda ni. Tetapi persoalan dia, saya nak beritahu, kalau tanpa Datuk Najib, belum tentu Datuk Seri Anwar Ibrahim ni menjadi Perdana Menteri sekarang ni. Kena ingat, setiap apa yang Datuk Zahid nak buat, bukan hanya dia konsult dengan ahli majlis kerja tertinggi, dia juga konsult juga dengan bekas presiden kita, Datuk Najib. Malah
Datuk Najib juga turut membantu untuk Datuk Seri Anwar mendapat sokongan daripada kawan-kawan kita di Sarawak. Kerana beliau mempunyai hubungan yang sangat baik. Ketika zaman dia menjadi Perdana Menteri, berapa kali dia pergi? Dekat 50 lebih kali. Betul. Dia turun ke Sarawak berbanding dengan Mahathir. Sekali ke berapa kali je dia pergi. Sepanjang dia menjadi Perdana Menteri, dia turun ke Sarawak. Jadi usaha-usaha untuk melagakan penyokong Datuk Najib dengan kerajaan hari ini dan juga melagakan kita dengan Presiden tu memang ada, memang tidak dinafikan. Cuma saya nampak lah yang sekarang ni, saya nampak yang menyemarakkan rasa, yang menyebabkan orang terpengaruh juga. Contohnya macam Lim Sian Si, salah seorang daripada admin page Datuk Najib. Kan? Saya nampak dia ni bekas DAP. Memang nampak macam dia tak berapa selesa kita kerjasama dengan DAP. Tetapi sepatutnya dia meneruskan rasa tidak selesanya hanya di page Lim Sian Si. Jangan gunakan page Najib Razak sebab dia menghantar signal yang salah. Itu sebab saya tengok itu hari Dr. Puak pun ada tengok page Lim Sian Si ketika page Najib Razak ketika komen itu dibuat terhadap kenyataan YB Rafizi. Saya nak tegaskan itu bukan kenyataan Datuk Seri Najib. Kena tahu bahawa Datuk Seri Najib berada di dalam penjara. Dia tidak ada fasiliti internet, dia tidak ada radio, tak ada TV. Dia tak boleh nak apa ni. Bukan macam orang biasa dia boleh buat komen dan sebagainya. So admin page Najib Razak ni pun sepatutnya lebih bertanggungjawab. Jangan jadikan hal peribadi dia tu dia masuk dalam page Najib Razak. Kan pendirian peribadi dia nak promote mana-mana naik Presiden UMNO tu dia boleh buat. Tetapi berlaku adil lah kan. Berlaku adil sebab bila dia promote satu naik Presiden UMNO, naik presiden yang lain dia tak promote. Timbalan Presiden dia tak promote, Presiden pun dia tak promote. Kita boleh nampak lah ada agenda di situ. So benda-benda macam ni kena careful lah. Kita harap mungkin family Datuk Seri Najib boleh nasihat sikit lah. Saudara Eric ataupun Lim Sian Si ni lah, jangan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh membuat orang menyangkakan bahawa Datuk Seri Najib tidak bersama dengan kerajaan perpaduan ini. Ini satu perkara yang bagi saya sangat tak betul lah, sangat tidak bertanggungjawab. Betul. Jadi Datuk Seri Presiden kita, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga telah berkongsi pengalaman beliau. Baru-baru ini beliau bersama dengan Datuk Seri Najib di penjara dan banyak perkara yang dibincangkan. Dan ini sekaligus menutup mulut kesemua yang nak menjadikan Datuk Najib ini sebagai scapegoat untuk mereka menyampaikan naratif politik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bersimpati dengan apa yang telah dilalui oleh Datuk Seri Najib. Jadi menggunakan nama beliau di sebalik tirai besi pada saya tidak adil. Tidak adil. Kalau nak berjuang, buatlah macam apa yang UMNO buat. Kita buat ikut saluran yang betul, kita perjuangkan kerana proses mahkamah telah pun selesai. Yang ada hanyalah tertakluk kepada budi bicara Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita ikutlah saluran yang ada kerana UMNO ini bukan parti jalanan yang tak tahu adab dan tak tahu peraturan. Baik Tok, kita nak bawa sikit pada satu berita yang saya rasa ini boleh mengocak suasana dan keharmonian kaum. Kita lihat Ngeh Koham membuat satu soalan lisan dan kemudian dijawab secara bertulis oleh Menteri yang menjaga agama pada 8 Jun berkenaan dengan pasangan suami isteri yang bukan, ada seorang Islam, seorang bukan Islam, menikah dari luar negara, kemudian nak daftarkan perkahwinannya di sini. Tetapi itu bukan isu utama. Isu utama dengan mengepilkan kenyataan beliau pada 2014 yang tajuknya itu begitu tajam. Kerana memberi
isyarat bahawa DAP minta supaya murtad itu dibenarkan di Malaysia. Jadi pada saya ini satu perbuatan yang tak bertanggungjawab oleh tokoh yang kita sebut tadi ni. Al-Fadil Tuan Guru Anwar Musa. Al-Mursyidul. Al-Mursyidul Am. Jadi perkara ini saya rasa begitu tak bertanggungjawab dan saya minta pihak berkuasa untuk menyiasat kerana dia tak kena pada tajuk dan tak kena kepada fikrah dan akhirnya menimbulkan rasa suasana tidak harmoni di kalangan rakyat. Komen Tok. Saya punya komen pertama sekali memanglah kenyataan Ngekoham 2014 itu pun tidak sensitif kan. Sebagai seorang warga negara Malaysia, tak kiralah dia parti apa sekalipun. Dia tahu bahawa benda itu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Di dalam perlembagaan kita memang jelas tentang soal kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Islam bukan agama rasmi ya. Islam ialah agama persekutuan. Persoalan dia hari ini kita dah bersama, dah berada di dalam satu kapal secara bersama. Kita pun sedang berhadapan dengan pilihan raya di 6 buah negeri ni dalam masa terdekat. Apa kejadahnya dia nak bangkitkan isu benda ni? Ngekoham ni bukan kecil anak. Seorang yang dari segi kewangan dia mampulah untuk hire para penyelidik, researcher untuk kaji. Dia sudah tahu bahawa dalam perlembagaan Malaysia termaktub dengan jelas bahawa orang Islam lelaki tak boleh kahwin dengan orang bukan Islam perempuan. Orang Islam perempuan juga tidak boleh berkahwin dengan orang bukan Islam lelaki. Tidak dibenarkan sebarang upacara perkahwinan antara Islam dengan bukan Islam dalam negara ni. Itu mutamat. Dan tak boleh didaftarkan. Tak boleh didaftarkan. Kita sama-sama Islam mendaftar di luar negara pun, contohnya kahwin kat Siam ke, balik pun kena masuk mahkamah. Tapi kalau Islam bersama Islam, mungkin selepas didenda dan sebagainya dia boleh dapat surat nikah. Tetapi agama Islam jelas mengatakan bahawa kita tak boleh. Orang Islam tak boleh kahwin dengan bukan Islam selagi yang bukan Islam itu tidak convert dan masuk agama Islam. Jadi kalau ada kes-kes ni, sepatutnya kalau Ngekoham bertanya, panggil pegawai penyelidik dia bertanya dengan Jabatan Agama Islam pun, dia dah boleh dapat jawapan. Kalau dia tanya dengan Jabatan Pendaftaran pun, dia dah boleh dapat jawapan. Cuma bagi saya lah, bacaan saya simple je. Orang macam Ngekoham ini, bagi saya kenyataan dia ini adalah sebahagian daripada agenda Kemah Besar. Sebahagian daripada agenda Mahathir. Kita kena faham bahawa bukan hanya dalam UMNO ni masih ada orang yang menjadi bak kata orang tu juru cakap Mahathir. Dalam DAP pun ada. Dalam parti-parti lain pun masih ada. Masih ada orang yang berkiblatkan Mahathir dan cuba membantu Mahathir, memberikan bola tanggung di dalam keadaan kita nak dekat dengan pilihan raya. Apa tujuan dia? Nak mematikan UMNO? Jadi kita nak bagi peringatan kepada kawan-kawan, termasuklah kawan-kawan DAP ni. Tolong jaga mulut. Kerana kita nak berhadapan dengan pilihan raya. Jangan keluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menyentuh sensitiviti orang Islam. Dan itu juga, kalau kita pun boleh nasihat kawan kita dalam UMNO, kadang-kadang kita bertekak juga dengan kawan-kawan kita dalam UMNO yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan bodoh ni. Kita harap kawan-kawan DAP pun tolonglah advice manusia bernama Ngekoham ini, jangan keluar kenyataan-kenyataan sebegini. Sebab ini boleh meruntuhkan kerjasama yang kita bina. Dan pendirian UMNO, selagi mana ianya kenyataan peribadi individu-individu tertentu di dalam parti-parti lain, kita akan serang individu itu. Tetapi kalau ianya sudah menjadi agenda parti itu, tidak menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan
hak istimewa Melayu, tidak menghormati kedudukan bahasa Melayu sebagai bangsa kebangsaan, tidak menghormati raja-raja Melayu, maka mereka melanggar apa yang telah mereka persetujui. Kalau ini berlaku, kita tidak akan tergagap-gagap untuk menarik diri daripada sebarang bentuk kerjasama dengan mereka. Ini jelas. Pendirian UMNO jelas bab ni. Mereka dah pun memberikan persetujuan untuk menghormati apa yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan. Baik, ini jelas tuan-tuan dan puan-puan kerana ramai orang yang dengan mudah bercakap UMNO menggadai prinsip, UMNO mengubah dasar. Sebenarnya perkara itu tidak berlaku kerana selagi kita berada berdasarkan perjanjian yang telah dibuat, 4 perkara itu tidak dilanggar, selagi itu kita okey, kita bersama. Tetapi kalau ada perkara-perkara yang menyentuh tentang dasar-dasar yang sukar untuk kita berkompromi, maka kita juga ada hala tuju. Dan perkara ini bukan saja UMNO yang faham, Yang Amat Datuk Seri Anwar Ibrahim juga faham. The engagement rule itu semua faham. Jadi kita ada 2 soalan daripada penonton. Okey, silakan. Boleh kita ambil Boleh. Amy, silakan Amy. Assalamualaikum Amy. Tak masuk. Okey, Dok, sambung dulu. Okey, kita mengalu-alukan kalau ada sahabat-sahabat yang ingin bertanyakan soalan, kita akan cuba menjawab. Connection TikTok okey. Okey. Macam tu. Kena adjust kamera. Okey. Alright. Okey, silakan. Okey, alright. Okey, kalau ada yang nak bertanyakan soalan, sebab TikTok ni dia tak boleh ambil 2 orang untuk sesi. Jadi ini. Kita tengok kalau ada soalan. Tapi kalau tak ada soalan tu, Papa Gomo nak masuk, silakan. Mari, jemput. Kita dah lama tak Gomo dia ni. Okey, kalau sementara kita nak tunggu ni, saya nak bawa satu perkara yang menjadi agenda. Ada tadi orang tegur kita ni asyik sembang politik je. Okey, sekarang ni saya nak bawa satu perkara tu bahawa UMNO dah menubuhkan tabung pendidikan Melayu. Yang ini tabung pendidikan Melayu ni kita ucap tahniah kepada Datuk Dr. Fuad Zakarsi. Betul. Ini idea yang sangat brilliant yang saya fikir mampu, bukan setakat kita bercakap orang politik ni dia boleh bercakap, tapi UMNO menubuhkan tabung pendidikan Melayu di mana ahli-ahli UMNO diminta untuk menyumbang, ahli-ahli korporat diminta untuk menyumbang. Tujuannya adalah untuk berfungsi sebagai tabung kecemasan one off kepada pelajar-pelajar yang memerlukan. Mungkin Tok boleh jelaskan sikit. Ini agenda kita bantu rakyat. Sila Tok. Ya, okey. Untuk makluman tuan-tuan, kita sudah pun melancarkan apa yang dipanggil sebagai tabung pendidikan Melayu. Tabung pendidikan Melayu ini bukan hanya kita beri dalam bentuk beasiswa dan sebagainya. Kita beri bantuan, contohnya anak-anak yang berjaya dalam bidang akademik, kita bantu. Anak-anak dapat masuk ke universiti, ada juga. Sebahagian daripada dana ni juga kita gunakan untuk membantu anak-anak kita ni. Kalau mereka yang ada kesempitan, contohnya kalau sebelum ini mak bapak yang menanggung mereka, beasiswa Fama lah contohnya, kan? Tiba-tiba mak bapak ni jatuh sakit dan sebagainya, mereka ni ada masalah, tidak boleh meneruskan pengajian. Ini pun mereka boleh minta bantuan daripada tabung pendidikan Melayu ni. Tapi yang lebih penting, walaupun kita dah berjaya kutip 1.6 juta, saya nak beritahu kos untuk membantu rakyat dari segi sudut aspek pendidikan ni bukan satu kos yang kecil. Jadi kita mengalukan sahabat-sahabat yang boleh menyumbang kepada tabung pendidikan ini, hulurkanlah bantuan. Setidak-tidaknya sebelum kita mati ni, kan? Kalau selama hari ni kita banyak buat sumbangan kita dengan memberi sumbangan, kita wakaf Al-Quran ke, kita wakaf tanah ke, kan? Dalam masa yang sama ni, fikirkanlah juga soal anak bangsa kita. Betul. Kerana anak bangsa kita ni juga orang Islam, kan? Maka sumbangan yang tuan-tuan berikan kepada tabung pendidikan Melayu ini juga sudah pasti
sebahagian besar daripadanya ialah untuk mengangkat anak-anak Melayu, mutu pendidikan anak-anak Melayu yang beragama Islam. Silakan saudara. Ya. Ya, boleh cakap. Halo. Dia angkat, dia garuk kepala pula. Diraj. Raj. Mana ni? Daripada Bangladesh ke? Soalan studio. Macam mana drop? Okey, soalan studio. Okey, ada soalan? Sila. Wan Koris. Tabung Raf, tolong ni. mengenai tabung pendidikan Melayu tadi tu. Okey, Adakah tabung tu khusus untuk orang ahli, anak ahli parti saja ke ataupun keseluruhan? Tabung tu namanya tabung pendidikan Melayu. Jadi untuk orang Melayu lah. Untuk orang Melayu lah. Tidak semestinya anak orang UMNO saja. Jadi kita buka tabung ni kepada semua pelajar-pelajar yang memerlukan. Ini inisiatif daripada UMNO, tetapi daripada Kementerian Pendidikan Tinggi pun Datuk Seri Khalid Nordin dah pun membuat pengumuman bahawa 10,000 tempat atau 10,000 bantuan akan diberi kepada pelajar-pelajar mewakili mereka yang pertama kali masuk universiti dalam keluarga tersebut tu. Yang ini akan dibantu sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Jadi isu pelajaran ini adalah isu yang amat dekat di hati UMNO sebenarnya. Walaupun kebanyakan mereka yang dah belajar di peringkat PhD di luar negara, bila balik lawan UMNO dan maki hamun UMNO, tapi UMNO sebenarnya tak pernah kecil hati tu. Ya, tanggungjawab tu tetap kita jalankan. Jadi ini 10,000 tempat diberi kepada anak tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana. Anak pertama yang masuk ke pusat pengajian tinggi akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Yang ini mungkin Tok boleh ulas. Ini berita bagus untuk rakyat kita. Jadi ada siapa yang nak ni live lagi? Ada yang nak join? Mungkin Tok nak sembang sikit pasal inisiatif KPT ni, Tok. Okey, inisiatif yang dibuat oleh Datuk Seri Khalid Nordin ni, ada soalan. Ada soalan lagi? Okey, Jo, silakan Jo. Jo. Ya, Jo. Pause. Soalan studio. Okey, Ada. Okey, Tok, Ya. bila kita lihat PRU 15 yang lepas, Ya. Undi 18 memainkan peranan yang penting dan kita Ya. nampak Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan majoritinya undi terhadap PNPH. So bagaimana Tok melihat pada PRN yang akan datang? Adakah UMNO dan Barisan Nasional dapat mengembalikan kepercayaan pengundi-pengundi muda ni? Saya nampak, alhamdulillah lah kalau tengok laporan-laporan research yang dibuat oleh beberapa agensi-agensi dan juga beberapa badan-badan bebas, jelas menunjukkan bahawa sokongan terhadap kerajaan perpaduan ni secara keseluruhan, tidak spesifikly UMNO, tidak spesifikly PKR ataupun PH. Sokongan terhadap kerajaan perpaduan di kalangan anak-anak muda yang berusia 30 tahun ke bawah sangat menggalakkan. Jadi ini jelas membuktikan bahawa ada perubahan, ada perubahan yang menjurus ke arah momentum kemenangan. Maknanya dalam arti kata lain, kalau dulu kita lihat orang-orang muda ni, mereka ni banyak terikut-ikut apa yang tersidai di TikTok, apa yang dihidangkan di TikTok, apa yang diperkatakan di kalangan rakan-rakan tawalan sebaya dengan mereka. Tetapi ada juga di antara mereka ni yang percaya bahawa UMNO korup, percaya dengan fitnah-fitnah yang dilemparkan ke atas pemimpin UMNO. Kalau ketika itu mereka menolak kita dengan dahsyat sekali,
selepas 6 bulan pemerintahan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni nampaknya memang banyak perubahan. Dan mereka juga tengok kalau dulu ada setengah-setengah orang tu membenci Datuk Zahid ni lain macam. Tengok pun tak boleh. Tapi sekarang ni saya tengok sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan. Walaupun dari segi mereka-mereka yang bak kata orang tu mempunyai political inclination terhadap Perikatan Nasional, mereka memang tetap akan benci Datuk Zahid lah. Kerana bagi dia, inilah orang yang telah memusnahkan harapan dia untuk menjadi kerajaan. Macam mana pun mereka tetap akan membenci Datuk Zahid. Yang ini kita tak perlu nak risau. Sebab mereka ada kepentingan dia. Kenapa mereka membenci Datuk Zahid. Tetapi di kalangan yang atas pagar ni, perubahan persepsi mereka ni satu tanda yang sangat positif. Dan dengan perubahan persepsi ini, saya harap ianya dapat ditranslatekan dalam pilihan raya di 6 buah negeri ini. Kalau kita berjaya buat anak-anak muda yang bawah 30 tahun, termasuklah yang 18 tahun ini, berubah kembali kepada kita, sudah pasti ianya akan memberikan kesan yang besar. Dan dengan kerjasama antara BN dan PH, pencantuman dua parti besar ni, itu sendiri pun sudah akan create satu impact. Dan kalau kita punya media sosial kita dapat memberikan kefahaman dengan lebih terhadap generasi-generasi 18 tahun ke atas ni, termasuklah mereka-mereka yang masih lagi di bangku sekolah, saya yakin kita akan dapat untuk menarik lebih ramai sokongan orang muda ni, insyaAllah. Okey Tok, cakap pasal undi muda ni, mungkin kebanyakan mereka mengundi Perikatan Nasional kerana mereka ni, mungkin mereka tak terpengaruh dengan isu-isu perkauman sangat. Mereka tidak pernah melalui zaman-zaman yang membabitkan isu-isu perkauman yang besar. Dan kita tengok mungkin undi 18 ni, mereka lebih banyak menghabiskan masa mereka di sosial media dengan ketika darurat dulu, ketika lockdown mereka nampak hanya abah dan sebagainya. Dan lepas PRU, kita boleh lihat sokongan terhadap PMX kita sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin adakah itu boleh menjadi satu faktor perubahan pengundi muda yang dulu kalau mereka hanya tengok abah, sekarang mereka mula melihat sosok yang bernama Anwar Ibrahim. Kita boleh lihat bila dia turun semayang Jumaat ke, dia turun makan ke, yang datang berkerumun kat dia, sibuk nak bergambar, semuanya anak-anak muda. Adakah ini juga memberi orang kata peranan? Tak, itu yang saya cakap kan. Sebelum ni banyak yang percaya bulat-bulat. Sebelum ini banyak yang percaya bulat-bulat dengan apa yang diperkatakan oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional terhadap PMX, terhadap Datuk Zahid. Memang persepsi, kita tak nafikan persepsi yang sangat negatif. Banyak orang percaya. Tetapi selepas 6 bulan ini, kita tengok Datuk Seri Anwar pun pendekatan yang diambil. Setiap minggu dia bersama dengan barisan ulama-ulama, persatuan-persatuan, NGO Islam. Tiap-tiap minggu program-program dia. Datuk Zahid pun masih lagi meneruskan dia punya perjumpaan-perjumpaan dengan para hufaz. Dia masih lagi mengusahakan perkara-perkara yang berkaitan dengan mushaf Al-Quran versi Malaysia yang dibuat oleh Yayasan Restu, dengan perjumpaan hufaz terbesar melibatkan 23,000 orang. Kemudian kita lihat dengan agenda untuk menerapkan silibus tahfiz di kata orang tu di TVET dikemas dikemas dan juga dan di kemudian TVET. jangan lupa juga saya sukalah nak ulas ni, takut orang lupa ada beberapa perkara penting yang saya nampak dilakukan oleh Datuk Zahid dalam ucapan pengulungan dia. Sudah pastilah bila dia mempermudahkan keahlian secara online ini memberikan impact.
orang muda pun banyak nak bersama dengan UMNO tapi sebelum ni macam seolah-olah macam ada lah, ini masalah UMNO lah kan. Bila kita ni terlalu ada hierarki kan. Bila anak-anak muda ni cerdik sikit, ketua cawangan blok dan sebagainya. Lepas ni dah tak boleh blok dah. Orang muda boleh terus masuk sebab online. Kemudian jangan lupa bila kita wujudkan apa yang dipanggil sebagai TVET khas untuk kaum wanita di bawah RISDA. Ini apa yang diminta oleh Datuk Seri Nuraini dan alhamdulillah telah pun diumumkan oleh Menteri KKDW, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Diluluskan. Ada 15,000 15,000 seat untuk wanita dalam TVET di RISDA disediakan. Untuk pemuda dan puteri pula, Datuk Seri Zahid telah pun mengumumkan bahawa dia bersetuju untuk melaksanakan Kongres Melayu yang akan melibatkan anak-anak muda Melayu dan juga puteri-puteri profesional Melayu. Tetapi ini bukan macam Melayu Kongres Maruah Melayu Mahathir ni. Kongres Maruah Melayu Mahathir kan. Bukan. Bukan juga proklamasi kongres ataupun proklamasi yang bertujuan untuk mendapat kuasa politik. Tidak. Berbeza. Kita akan bicarakan tentang soal ekonomi orang Melayu dan sebagainya. Kemudian pelaksanaan jelajah usahawan halal kan. Ini Tengku Zafrul punya gerak kerja untuk merangsangkan lagi industri halal. Kita tengok orang Melayu, termasuklah orang muda pun banyak juga menceburi industri halal ni. Kemudian pengurusi MARA akan memperhalusi isu insolvensi untuk anak-anak yang ingin membuat pinjaman pendidikan MARA. Kalau kita tahu banyak di kalangan anak muda kita ni pun terkesan bila mereka buat pinjaman kecil-kecil tapi last kali kena blacklist. Mereka buat pinjaman MARA kena blacklist. So lepas ini bukan hanya usaha Datuk Seri Azalina untuk membantu mereka yang mempunyai pinjaman bawah 50,000 bankrupt kan. Sebelum ni lepas 30,000 je dah bankrupt kan. Selepas ini yang bawah 50,000 ni dengan syarat-syarat tertentu, kebankrapan mereka ni akan dinyah senaraikan daripada senarai bankruptcy. Ini juga saya rasa banyak akan menyebabkan orang muda gembira untuk di wilayah antara benda yang diutarakan oleh kawan-kawan di wilayah saya rasa antaranya kan pewujudan semula Kementerian Wilayah Persekutuan. Ini juga ada impact kerana bila ialah kita tahu yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan, Perdana Menteri yang juga menjaga tentang wilayah. Sudah pastilah lebih baik kalau ada menteri wilayah yang khusus menjaga. Jadi lebih terjamin warga kota ni juga ramai orang muda. Betul tak? Ini juga akan secara tidak langsung memberikan kesan yang sangat positif dalam usaha untuk mengurus nasib orang-orang muda kita di bandar-bandar. Okey. Kemudian selain daripada kita ada wanita UMNO, kita sekarang ni ada majlis yang dipanggil sebagai Majlis Hal Ehwal Wanita, HAWA. Dia ada 9 inisiatif, 9 kluster yang melibatkan banyak aspek. Kita tengok kali ni HAWA ni bukan hanya melibatkan wanita UMNO, dia perbilang kaum. Maknanya dalam erti kata lain, UMNO sekarang ni sudah mula mendapat minat orang bukan Melayu juga untuk bersama dengan kita. Betul. Kan? Dan kita sudah mula engage dengan profesional wanita. Tapi HAWA ni juga akan melibatkan yang lelaki juga. Dan macam-macam lah yang mereka usahakan, termasuklah menjaga kesihatan, program-program untuk menarik minat dan memberi khidmat
yang diperkenalkan di bawah kepimpinan Datuk Seri Tan Sri Shahrizad Jalil. Dan satu lagi tu, Ya. dia nak fokus kepada isu-isu civil society. Isu civil society ni isu-isu tentang hak asasi, tentang hak-hak anak-anak di bawah umur. Jadi perkara-perkara fokus perjuangan UMNO ni diperluaskan lagi kepada civil society. Ya, betul. So banyak lagi lah, antaranya mewujudkan Sekretariat Perpaduan Ilmuan Malaysia, termasuklah melalui Majlis Ulama, kemudian menetapkan kepimpinan Majlis Kerja Tertinggi hingga ke peringkat cawangan untuk inilah antara benda yang penting. Kali ni kita bukan hanya nak ahli-ahli menyumbang kepada tabung pendidikan Melayu ni, kita pastikan kepimpinan kena mulakan dulu. Itu pun saya rasa anak-anak muda bila tengok kepimpinan UMNO, baik di peringkat Majlis Kerja Tertinggi, di peringkat bahagian pemuda bahagian, wanita bahagian, puteri bahagian, semua sekali menyumbang, membantu untuk menjayakan agenda, untuk membantu generasi muda. Saya rasa mereka pun appreciate dengan apa yang dibuat oleh kita, insyaAllah. Ya. Semalam di Kop 50 Ya. naik Presiden PAS bagi Idris Ahmad. Ya. Dia kata negara ini bakal kehilangan aset dan sumber kekayaan melalui kerugian akibat daripada negara ini diperintah oleh orang yang rasuah, fitnah, pembom. Jadi dia kata kita tak boleh biarkan perkara ni. Ya. Betul lah apa dia cakap tu. Cuma dia tak sedar benda tu dah berlaku masa dia dalam kerajaan. Dia kalau dia sedar benda tu berlaku ketika dia dalam kerajaan, dia tak keluarkan kenyataan bodoh begitu. Dia kena sedar ketika Datuk Seri Najib tinggalkan kerajaan ini, ketika itu hutang negara hanya 686.8 bilion ringgit. Hanya lebih kurang 50.8% berbanding dengan KDNK kita, ataupun kita punya Keluaran negara kasar. keluaran dalam negara kasar. Tetapi bila kita ni hutang terlalu banyak, bila bekas pengurusi PPBM ataupun Bersatu menjadi Perdana Menteri, dan lagi hancur negara ni bila sektor ekonomi kita ditutup semata-mata untuk memastikan bahawa kerusi Perdana Menteri, di mana ketika itu dia merupakan menteri yang menjaga hak ehwal agama, di bawah kepimpinan Muhyiddin Yassin, kerana nak menyelamatkan Tengku Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, di lockdown satu negara, diisytiharkan darurat. Dan semasa pengisytiharan darurat itu, segala perbelanjaan negara dibelanjakan sesuka hati tanpa dibawa ke Parlimen untuk dibentangkan. Apa jadi selepas Muhyiddin meninggalkan kerajaan? Apa jadi? Kita lihat, kita tengok dengan mata dan kepala kita sendiri. Zaman dia menjadi Menteri Agama bawa Ismail Sabri pun sama juga. Hutang kita pada tahun 2017 686.8 bilion melonjak menjadi 1.5 trilion. Memang betul lah macam yang dia cakap tu. Kalau bagi kepada perompak, penyamun, orang yang korup macam Muhyiddin, macam mereka-mereka yang terlibat dengan tabatan banjir dan sebagainya, bila Datuk Seri Anwar ambil alih Kementerian Kewangan, tambatan banjir itu pun dia boleh jimat 2 bilion bila dia renegotiate. Belum lagi retender, baru renegotiate 2 bilion. Kalau tidak ada negosiasi itu, 2 bilion itu ke mana? Ini di bawah pemimpin PAS. Jadi sebelum dia bercakap tu, hati-hatilah. Kerana kalau dulu dia tidak ada pengalaman memerintah, dia boleh cakap sesuka hati dia, takkan backfire balik. Tapi hari ini dia buka mulut, silap dia buka mulut, last kali orang akan question balik. Apa yang kamu buat ketika kamu memerintah? You are talking about kebobrokan, rasuah dan sebagainya.
Bila ianya bawa Maharajalela? Jana Wibawa ni zaman siapa? Bukan zaman dia menjadi menteri. Bukan zaman PAS berada bersama dengan Muhyiddin Yassin. Yang ini dia patut teliti sebelum dia mengeluarkan sebarang kenyataan. Begitu. Ya. Dalam ada masa yang sama, dia juga mengatakan bahawa situasi keadaan perkauman ini selalu tegang. Betul. Itu pun betul. Siapa puncanya? Dia juga puncanya. Hari-hari menunggang soal agama. Hari-hari menunggang soal bangsa. Siapa yang memainkan isu kalimah Allah? Padahal isu Jil Island hanyalah isu soal pentadbiran. Tetapi dia larikan benda tu, menjadikan ianya isu agama. Contohnya Datuk Zahid. Datuk Zahid pergi ke Sri Lanka pada tahun 2017. Dia pergi ke Sri Lanka. Dia buat upacara perasmian kerjasama. Dia letak batu asas kerjasama antara Malaysia dengan Colombo, berhubung dengan Hurrik Oil ke apa, tak silap saya. Hyrex Oil, kan? Mereka buat fitnah mengatakan bahawa Datuk Zahid rasmi kuil. Padahal itu di Sri Lanka. Ada tradisi. Itu ada tradisi upacara pecah tanah untuk dia orang buat kilang Kilang Hyrex Oil. Hyrex Oil. Hyrex Oil. Tak ada kena-mengena pun dengan kuil. Tapi dia orang spin lain. Sebab dia nak tunjukkan seolah-olah macam kita UMNO ni tak tahu bezakan yang mana upacara agama, yang mana upacara adat. Kita tak tahu bezakan yang mana bertentangan dengan ajaran Islam dengan yang mana yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seolah-olah macam kita ni bukan Islam pula. Betul. Dia orang ni yang lebih Islam kononnya. Okey? Okey, Tok. Yalah, luar berusaha ni kan. Masa menjangkut. Ya. Kita dah 1 jam suku ni. Dia mengatakan Presiden mengawal parti UMNO. Ya. Dikawal parti UMNO tu dikawal oleh Presiden. Maksudnya semua kena dengar cakap Presiden. Saya ucap terima kasih kepada Anwar Musa lah kerana dia kata parti UMNO ni dikawal oleh Presiden. Bagi saya kalau parti UMNO ni boleh dikawal oleh Presiden, maknanya Alhamdulillah Presiden itu sangat kuat dan peluang mereka untuk membentuk kerajaan, menggantikan kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni hampir tak ada. Tapi saya nak beritahu lah, zaman dia jadi Susah Agung tu lagi jahanam parti ni. Saya nak ambil contoh lah. Tadi dia cerita sembang besar. Busuk-busuk zaman Datuk Seri Dr. Ashraf ini, keahlian UMNO hari ini sudah lebih 3.4 juta. Keahlian UMNO zaman dia ketika kita tengah hebat tu tinggal 3.2 juta. Jangan lupa tu. So lagi teruk daripada kita dah naik sampai 3.7 turun sampai 3.2 juta. Setidak-tidaknya zaman sekarang ini ada perbezaan. Ini saya cakap ni berdasarkan kenyataan yang dia keluar ketika dia menjadi Susah Agung. Dia yang melaporkan ada 3.2 juta. Sekarang ada 3.4 juta lebih. 6 bulan terakhir ni pun ada penambahan. Walaupun dalam keadaan suasana ramai yang protes. Kita masih lagi dapat 2,000 lebih setiap bulan. Dan jumlah ni lebih 13,000 dalam tempoh 6 bulan. Dan yang ramai nak jadi ahli UMNO ni pada tahun ini kita lihat 6 bulan yang pertama ni terdiri daripada anak-anak muda. Ini satu perkara yang mematikan tuduhan bahawa orang muda dah lari daripada UMNO, tapi fakta menyatakan sebaliknya. Ya. Okey. Jadi saya ucap jutaan terima kasih. Minta tolong share live kita pada malam ni supaya kita boleh beri kefahaman kepada sebuah ramai yang mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.